好，大家晚上好。还没有开始开示的时候啊，师父在这边要赞叹一下你们。你们今天晚上啊唱的那个佛曲啊，很好，很有水准。为什么这么讲呢？因为师父还没有出家之前呢，师父是佛青，马来西亚佛青，然后是菩提工作坊的坊长。菩提工作坊是创作佛曲的，做佛曲的，然后我们创造佛曲，然后唱佛曲在马来西亚。今天能听到你们印尼的佛曲啊，很不错，非常好。Ya, Namo Buddhaya. Barusan Achan menyapa kita selamat malam semuanya. Dan juga sebelum memulai Dhamma Talk, beliau mau kasih satu pujian, komplimen, yaitu barusan lagu yang dinyanyikan, Buddhist song itu very good, sangat bagus standarnya. Karena Achan dulunya itu pernah ikut coaching, yaitu muda-mudi Buddhis di wihara beliau. Lalu beliau juga menjadi body Kungfu Fang, itu semacam workshop begitu. Jadi apakah mungkin artistic workshop atau apa? Tujuannya adalah untuk bisa mengembangkan bakat seni untuk puja-puji kepada ajaran Buddha. Jadi tadi setelah mendengar sangat puas, bagus katanya. 在泰国呢，那个维萨界啊，佛陀热呢是26号，不过好像是你们是今天还是明天呢？请问一下。维萨界26号。哦，你们也是26号。5月26。OK。Barusan Achan menanyakan apakah perayaan Waisak di Indonesia sama, di Thailand itu tanggal 26 Mei. Rupanya kalender kita sama, 26 Mei. 好。今天的主题，因为我没有想到要说什么，所以就顺便随便讲就是讲这个生命，我们的这个生命。如果啊，我们在这个宇宙里面，我们离开这个地球，在这个宇宙里面，我们看到的这个整个宇宙啊，只有生灭罢了。一切的现象啊，在这个宇宙的现象只有生灭，没有所谓的时间，呢，因为时间呢，这个时间是我们人类给它的定义，时间是我们人类给我们的一个定义。其次呢，一切这些生灭只有现象，就是生老病死，这些生命啊的生老病死，还有那些物质啊，这个宇宙里面的物质的成住坏空，所以在这整个宇宙里面呢，就有两样东西，一样就是有活着的生命，可以动的，还有一种呢是物质的，物质的状态。所以这两个状态呢，都是会坏的，无常的。当我们人类不明白的时候啊，他们不明白，因为无明，他们不明白，所以他们就说有时间。其次呢，是真正的就是生灭而已。Achan menjelaskan bahwa kita punya Dhamma Talk kali ini adalah spontan
terutama adalah bicara tentang sengming, bagaimana kehidupan itu. Kalau kita menarik diri keluar dari planet bumi kita, melihat universe, alam semesta secara keseluruhan, maka hanya terlihat dua macam fenomena, yaitu seng itu adalah timbul, mie itu adalah tenggelam, atau muncul dan lenyap. Hanya itu saja. Bagi makhluk hidup, mungkin itu adalah satu proses lahir, menjadi tua, sakit, dan bisa mati. Sedangkan yang materi, yang bukan benda hidup, itu adalah terbentuknya atau terciptanya, lalu berlangsungnya, lalu rusak, decompose, lalu terakhir dia akan menjadi hilang juga. Jadi dari membentuk sampai dia hilang kembali. Inilah fenomena yang kelihatan kalau kita dari sisi universe, dari alam semesta. Tidak ada konsep waktu di alam semesta itu. Hanya saja manusia, karena kita masih diliputi moha ataupun awidya, kegelapan batin, kita terikat oleh konsep waktu. Konsep yang kita buat. 在全部的我们人间里面呢的这个宗教，我们世界的宗教了，很多宗教呢都喜欢呢找第一因，第一个原因，他们说哦，它开始是怎么样的什么生命的开始啊，宇宙的开始啊，其实你是找不到的。真正的话呢，这个开始啊，我们是找不到的，因为是无始无终，不是我们人类的这个智慧可以通达的。那么呢，佛陀呢，他开悟了，他怎么解释呢？只有我们佛教呢，他的解释不一样。我们佛教呢是说，一切呢都是因缘和合而生的，一切因为有因缘，所以才会因为因缘才会出生。如果没有这个因，就没有那个缘，就没有那个果因跟果，因跟果。佛教呢就没有讲第一因。Bahwa kebanyakan ajaran agama di dunia ini itu sering sekali atau bertendensi untuk mencari prima causalia. Segala sesuatu harus ada yang paling awal. Dimulainya dari mana kemunculan yang pertama itu. Tapi itu kalau digali, kita tidak ketemu. Sedangkan kalau dicari itu kan tidak ada awal, tidak ada akhir. Sangat sulit dibuktikan karena dijelaskan pun manusia itu punya batasan, tidak bisa memahami, belum sampai ke situ, belum bisa mencerna. Apa yang diajarkan Sang Buddha adalah segala sesuatu ini timbul karena sebab-sebab dan kondisi. Karena ada sebab, kondisi yang memungkinkan, maka terjadi adalah buah ataupun hasil. Tanpa sebab dan tanpa kondisi, tidak akan ada hasil seperti yang kita lihat atau yang kita alami. 对于这世间的宗教呢，他们喜欢找第一因，因为这个，因为那个，那么呢，就好像比如说，我们可以问，到底是有鸡先还是有蛋先？到底是有蛋先还是有鸡先？所以你找不到答案。Seperti juga kebiasaan orang harus mencari semuanya awalnya dari mana. Pertanyaan itu mirip seperti kalau ditanyakan antara ayam dan telur. Mana dulu? Ada telur baru ada ayam atau sebaliknya? Harus ada ayam baru ada telur. 那么我们佛教里面怎么样解释这个鸡跟蛋呢？如果是我问你们的话，到底有鸡先还是有蛋先？你怎么答？你们到底是怎么样答？ Nah, bagaimana ajaran Buddha melihat pertanyaan yang seperti ini? Sekarang Achan mau tanya sama kita. Bagaimana kita menjawab? Mana yang lebih dulu?
Harusnya telur atau harusnya ada ayam dulu? 这边呢，师父要给你们呢，师父的答案呢，鸡还是蛋先呢？师父要给你，我们出家人呢的答案。那个答案是什么呢？那个答案就是有心先，你的心呢，有你的心先，你才会想到有鸡有蛋。如果没有心，没有想的话，你根本不会想到这个问题。Acan mewakili para anggota monastik. Itu cara berpikirnya terhadap pertanyaan lebih dulu telur atau lebih dulu ayam adalah lebih dulu kita punya batin, pikiran kita. Tanpa ada batin atau pikiran memikirkan ayam, tidak mungkin ada ayam muncul atau telurnya. Begitu. 这个呢，就好像是六祖慧能大师啊，他讲那个风动或者是那个幡动啊，我们如果是你们读过呢那个禅宗的六祖坛经啊，你们就知道了。那个人呢，有两个人看到那个旗风在吹，那个旗啊在动，那个旗动的时候，一个人就讲了哦，那个旗在动，然后另外一个人呢又讲不是旗动，是风在动。然后两个人就在那边吵架，最后呢，六祖慧能大师是说，不是风动，也不是那个旗动，是你们的心在动。Maka seperti juga satu kisah yang ada di dalam Liu Tansing, yaitu sutra altar dari patriark ke-6, Zen patriark yang ke-6 itu Master Huineng. Di dalam sutranya itu ada perdebatan di antara dua muridnya, bahwa mereka melihat satu bendera berkibar. Satu murid itu bilang, yang berkibar itu bendera. Yang satu bilang, kalau tidak ada angin, mana mungkin bendera itu bisa bergerak. Jadi yang bergerak itu adalah angin. Mereka debat nggak selesai, nggak habis-habis. Kemudian Master Huineng keluar, mendekati mereka itu dua muridnya. Lalu Master kasih tahu sama dua muridnya, yang bergerak itu adalah hatinya. Hati Anda dua yang一样的，我们不解答那些太高超的、太远的东西。我们呢，佛教呢，只解答生命的东西，就是说现在呢，你有问题，你的问题要解决了。我们不去解答以前人从哪里来，或者是以后人会怎么样，没有。我们的佛教呢，就是要解决佛教的出生呢，就是要解决生命的问题，现在的生命的问题。Sedangkan ajaran Buddha itu terutama adalah menjawab atau mengatasi masalah-masalah di dalam kehidupan kita saat ini. Tidak terlalu penting mencari hal-hal yang sifatnya jauh atau metafisika, nggak terlalu penting. Tapi saat ini kesulitan hidup itu apa? Kita mesti mencari jalan keluar, mencari jawaban solusi dari masalah hidup kita. 那么呢，什么是我们生命的问题呢？我们生命的问题就是苦，你会烦恼，你会苦 ，suffering 啊，我们会苦，所以呢，佛教呢就是来帮助救苦救难的，来解脱我们身心的痛苦。Jadi bahwa apa yang menjadi masalah utama hidup kita, hidup manusia, yaitu adalah penderitaan atau kerisauan batin kita yang tiada habis-habisnya. Buddha mengajarkan kita adalah caranya bagaimana mengatasi, kita bisa mengatasi ataupun keluar daripada penderitaan. 好了，那么我们就来看一下世间的人跟已经开悟的人有什么分别？
有两种分别啊。我们看世间的人，普通的人啊，我们都不喜欢那个苦，对不对？不喜欢痛苦，然后呢，我们就去追快乐，我们就追求快乐。只要能快乐的话，只要能达到快乐的话，他就不择手段的去追，然后不择手段的去追，所以变成了最后啊，带来更苦。这种追啊，我们世间的这种解决啊痛苦的方案呢是错误的。我们世间解决痛苦的方案呢，你们都去追吃好吃的东西看喜欢看美丽的东西听喜欢听的东西种种的样子，只要你开心的东西你就去接触我们以为呢，我们去追呢这种快乐的话呢，我们就不会痛苦，其实到最后呢还是痛苦我们看一看就比如说最有钱的人，他最有钱又有最有名，又有钱又有名了，但是他照样痛苦他又有钱又有名，但是他买不来快乐就是说世间的方法，我们这个世间的方法，追求快乐的这个方法是错误的。Nah, bahwa antara manusia pada umumnya, yaitu yang batinnya belum tercerahkan, dibanding manusia yang batinnya sudah terbuka atau tersadarkan. Apa bedanya? Orang pada umumnya tidak suka akan penderitaan atau kesulitan. Maka kita pikir kita mau mengejar happiness, mau mengejar kebahagiaan. Kita mengejar kemana? Mengejar segala sesuatu yang ada di luar kita. Makanan yang enak, mengejar hal-hal yang indah, menikmati objek mata, objek penglihatan. Lalu kita mau mendengar semua hal yang merdu, menyenangkan kita. Kita pikir itulah untuk bisa mencapai kebahagiaan mesti mengejar keluar. Tapi setelah kita dapat, ataupun tidak dapat juga sama, kita akan menjadi lebih menderita dari sebelumnya. Tidak menjawab penyelesaian daripada penderitaan. Kita bisa lihat banyak orang-orang yang kaya, uangnya sudah banyak berlebihan, orang yang punya nama, reputasi tinggi, besar. Tapi mereka dengan kelebihannya, uangnya atau reputasinya, mereka tidak bisa beli rasa bahagia dalam hati. 好了，所以呢，我们看到，所以这个世界呢，就有太多苦的升起你看一下现在的世界的人呢，到底是快乐还是痛苦？痛苦的多还是快乐的多？他们又快乐，其实他们又痛苦现在的世界又快乐又痛苦，又快乐又痛苦，其实很烦。他们真的是活在苦恼中。Oleh sebab itu, kalau kita lihat di bumi ini demikian banyak manusia, kurang lebih kita meyakini lebih banyak yang benar-benar happy atau yang menderita lebih banyak. Sepertinya kita bisa tebak adalah yang menderita lebih banyak. Atau yang kita lihat adalah fenomena orang yang menderita lebih banyak, termasuk diri kita sendiri. Itu boleh bilang adalah penderitaan itu bisa muncul kepada kita. 那么呢，怎么样才叫做正确的生命观？怎么样是正确的生命观？怎么样让这颗生命活得很安稳的快乐，然后呢，活得这一生没有后悔怎么样的生命？那么我们就要看一下那些是圣人的生命，那些已经开悟了的像佛，像阿罗汉他们的生命，然后他们是怎么样解决这个问题？他们没有去追快乐他们没有去追那个快乐，虽然他们也要得到快乐，但是他们没有去追。那么他们反而呢是相反的，他们去找那个苦，只要哪里有苦的话，他们就去灭苦只要那个dukkha那个 suffering 一升起的时候，他就去看
suffering 是怎么样升起的，他要知道 suffering 是怎么升起的，然后这个 suffering 的原因是怎么样，来自哪里，然后要怎么样把这个找到了它的原因，要怎么样灭掉这个苦，然后最后达到才是真正的快乐。为什么？因为呢，再也没有苦了的时候，他的生命啊，凡是有苦的他都杀掉，凡是有苦的他都解决掉，他是对治苦啊。最后呢就没有苦了，他越来越聪明，越来越有智慧，所以他的生命里面就没有苦。没有苦了的生命就是什么生命？没有苦了的生命啊，就是等于快乐的生命。Nah, oleh sebab itu, bagaimana caranya melihat, perspektif melihat kehidupan yang benar, artinya bisa bebas dari duka atau penderitaan. Supaya tidak timbul penyesalan, tidak timbul penderitaan dalam hidup ini. Dan sekaligus menyelesaikan atau sebagai solusi terhadap pertanyaan tadi. Bagaimana bisa mencapai bahagia. Kita lihat para suci atau yang telah tersadarkan, yang telah tercerahkan. Mereka itu tidaklah mengejar kebahagiaan. Jadi mau bahagia tapi tidak caranya mengejar kebahagiaan di luar diri. Malah melihat penderitaan dan mencari benih-benih penderitaan, sebab-sebab dari penderitaan. Semua sebab yang membawa penderitaan itu mesti dikikis, mesti di stop. Itu adalah bagaimana mengatasi sebab-sebab penderitaan, supaya tidak ada penderitaan. Setelah semua sebab dari penderitaan itu bisa hilang, bisa terkikis, maka hidup itu menjadi tidak menderita. Jadi apa kata lain dari hidup tidak menderita? Ya boleh bilang itu adalah hidup bahagia, tapi tanpa mengejar kebahagiaan di luar. 好，到了现在呢，师父出家了20多年，师父有一个很好的经验，所以呢，在这边要教你们一下。这个也是那些长老的经验，也是长老他们教我们的。他的经验是什么呢？比较很直接的，他的经验是怎么样？就是说，当你看的时候，就是看，不要分别，不要看，只是看到了，你不要分别美或者是丑，或者是怎么样。但是呢，当你的定力不够的时候，你一看了的时候，你就分别了，这个美那个丑，好，你就停在这边。你如果是踏上第二步的时候，第二步是分别美和丑嘛，你没有办法了，你已经认识它了，美跟丑，然后你就停在那边，不要踏入第三步。第三步是什么？第三步是喜欢美的，不喜欢丑的。你不要升起喜欢跟不喜欢，你知道美跟丑就好了，就停在那边，不要升起喜欢或不喜欢，知道就好了。如果你能做得到的话呢，你就没有烦恼。当我们看到的时候，看到东西的时候，看只是看；当我们做不到看只是看的时候啊，我们就停在看了美就美，丑就丑，就停在那边，美跟丑罢了，就停在那边。但是我们不要升起喜欢或者是不喜欢，我们的心呢，不要升起喜欢跟不喜欢。如果我们可以做到的话，你就减少很多烦恼了。Dari pengalaman Achan yang telah masuk monastic life itu 20 tahun lebih, boleh berbagi pengalaman sama kita. Bagaimana kita menghindari benih-benih dari penderitaan, hal-hal yang membuat kita susah. Dan ini juga adalah pengalaman yang diajarkan oleh para canglau, itu para sesepuh atau yang telah senior. Misalkan, kalau objek penglihatan, kita melihat sesuatu, melihat dengan mata, maka pada tahapan hanya melihat, hanya tahu, bisakah kita stop? Kalau tidak bisa, biasanya kita ada penilaian. Wah, itu bagus, ini tidak bagus, itu cantik, ini buruk.
Jadi kita melihat ada lagi penilaian, ada baik buruknya. Kemudian kita seringkali melanjutkan lagi tahap yang ketiga. Karena baik, karena itu bagus, saya suka. Yang buruk, saya tidak suka. Maka terjadi satu suka dan tidak suka. Nah, Achan mengingatkan kita, kalau kita bisa sampai di tahapan pertama saja, apa yang kita lihat selesai dengan melihat. Jangan lagi dibeda-bedakan, bagus atau tidak bagus. Tapi kalau kita sudah terlanjur, karena kita belum terlatih, maka kita juga stop saja sampai di tahap yang kedua. Bahwa ini bagus, itu tidak bagus. Cantik atau buruk, selesai sampai di situ. Kita bisa mengurangi banyak benih-benih kerisauan atau benih kesulitan buat kita. Kalau kita sampai tiap kali like and dislike, kita akan melekat yang kita suka dan kita membenci yang tidak kita suka. Itu sudah mendatangkan banyak sekali kesulitan atau penderitaan kerisauan kita. 同样的一个程序啊，同样一个程序，刚才是讲眼睛，眼睛看到的，看只是看啊，然后看到分别的时候，分别就是分别，停在分别就好了，不要掉入喜欢跟不喜欢，因为你掉入了喜欢不喜欢的时候，你就痛苦了。同样的是耳朵也是一样，听只是听啊，声音就是声音，你知道就是知道，人家这个很好的声音，好像是音乐这样 music 很好听的声音就好听就好了，不好听的声音，好像那个车声啊、喇叭声啊，很刺耳的声音不好听就是不好听，就是这样罢了，就停在那边。不要喜欢跟不喜欢，当你喜欢这个声音或者是不喜欢那个声音的时候，你就糟糕了，你就会堕入痛苦。 Kemudian juga proses itu sama kalau terhadap objek pendengaran, objek dari telinga kita. Kita dengar musik yang bagus ya tentu kita senang, begitu kan? Ya musik bagus, kita sadari itu bagus. Tapi kalau kita sambung sampai itu sangat senang, ada kemelekatan senang. Lalu ada suara lagi, itu suaranya adalah klakson mobil. Berisik atau jenis yang tidak kita suka. Maka itu tidak baik, berisik, benar. Kita tahu. Tapi kalau kita sampai ke dalam tidak suka, kita jadi timbul ketidaksukaan. Demikian pula objek penglihatan dari cantik dan buruk sama juga seperti objek pendengaran kita. Apa yang itu indah maupun yang tidak enak, itu kalau bisa kita stop sampai di tahap 2. Jangan sampai melekat kepada yang bagus saya suka, yang tidak bagus saya tidak suka. 一样的，当你听到人家赞叹你的话，你就知道就好了，知道就好了。你听到这个声音，哦，你很漂亮啊，你怎么样啊，你知道就好了。你不要开心啊，你不要喜欢啊。人家说你好漂亮哦，你就很喜欢，你就糟糕了。因为如果人家讲你很丑，那么你就会很痛苦了。所以你不要跌入这个陷阱，不要升起喜欢跟不喜欢，因为这个声音而升起喜欢跟不喜欢，你只要知道就好了。 Jadi demikian pula halnya. Apabila kita menerima komentar dari orang memuji bahwa, wah, Anda sangat cantik, tentu kita senang. Tapi udah senang kita bisa lupa daratan, kira-kira begitu. Demikian pula sebaliknya, orang bilang kita, wah tadi main musiknya tidak bagus, atau penampilan kita tidak bagus, kok begini, kok begitu, maka kita akan timbul rasa tidak suka sama orang itu. Atau bahkan bisa lebih parah lagi, marah atau apa. Ini yang Achan bilang kita tahu xianjing, kita masuk ke dalam lubang, terjebak oleh pikiran kita. Begitu kita masuk, kita akan membawa penderitaan. 刚才是眼睛，现在是耳朵，然后我们接下来就是鼻子，然后就是闻到嗅觉，你嗅味道就是嗅味道，臭味就是臭，香就是香，就停在那边，你知道香。 你知道臭就好了，不要认为臭我就不喜欢，香我就很喜欢。如果你喜欢香了，你不喜欢臭的话，你也痛苦。
Demikian pula objek dari hidung atau objek penciuman kita, kalau kita ada ketemu satu aroma, apakah itu wangi kita bagus, harum, senang kita, ataupun yang kita tidak suka, atau memang baunya sangat nggak tahan, cukup kita tahu sampai di situ, baik itu harum maupun yang tidak suka, ataupun bau busuk. Selesai sampai di situ. Jangan sampai kita senang lalu kita melekat, dan sebaliknya, yang tidak suka itu membuat kita sangat benci ataupun marah. 接下来呢，眼、耳、鼻就是舌了，舌头就是刺。我们的舌头啊，尝到味道，有酸、有甜，有咸，种种的味道，你知道就好了，你不要喜欢。我喜欢甜的，我不喜欢辣的，我不喜欢咸的不要产生，知道就知道，味道就是味道你不能吃辣的话，你就不要吃就好了。你不要说我不喜欢我喜欢甜的，我要吃多一点，你就糟糕了。这种就会带来痛苦。如果你喜欢跟不喜欢，你就会带来痛苦。Jadi objek daripada kita punya indera. Tadi kan sudah ada objek penglihatan, ada objek pendengaran, lalu ada objek hidung, penciuman kita, wangi ataupun tidak, dan satu lagi juga ada objek dari pengecapan kita, yaitu dari lidah kita. Memang macam-macam makanan ataupun minuman pasti dia masuk kategori apakah itu ada rasa manis, atau ada asin, atau ada pahit, pedas, maupun asam. Cukup kita tahu, lalu kita pilih yang kita bisa makan, yang kita bisa minum, yang kita sukai, selesai sampai di situ. Tapi jangan terhadap dia punya rasa itu kita timbul rasa melekat, timbul rasa itu menolak, dan seterusnya. Jadi cukup kita makan dan minumlah yang kita bisa. 眼耳鼻舌身，现在就是身就是说我们的身体摸到的是粗的，或者是细的，或者是滑的，很柔软的，知道就好，不要喜欢跟不喜欢。我很喜欢这个滑滑的，我很喜欢这块布，粗粗的布我不喜欢，或者是怎么样，我这个衣服不好因为不够滑，或者是不够细，或者是什么情形都有，不要管它，粗就是粗，滑就是滑，知道就好了。不要升起喜欢不喜欢。如果你一升起喜欢不喜欢的话，你就没完没了。怎么样没完没了？比如说衣服这样，你要找那个更好的布，因为它更滑的话就会更贵。你要追求你就要浪费很多时间去追求浪费你的生命去追求这些不需要的东西。其实粗的也一样穿，那个衣服粗的一样穿的吗？细的也是一样穿的，没问题的。但是呢，你一堕入了喜欢不喜欢的话，你就带来很多麻烦，很多烦恼。 Kemudian juga objek dari badan atau objek sentuhan. Memang dengan sentuhan kita bisa tahu, merasakan, wah ini barang sepertinya permukaannya kasar, atau halus, atau lunak lembut, atau keras dan kaku, dan macam-macam. Seperti misalnya kita pilih kain itu cocok kita pilih, yang bisa ya kita ambil, terima. Yang sama sekali nggak bisa ya sudah. Tapi jangan melihat kepada semua objek sentuhan, itu timbul ini bagus, itu tidak bagus, lalu saya suka dan tidak suka. Memang ada yang kualitasnya halus, lembut, bagus, kita suka. Tapi kita bisa pakai, tentu suka. Tapi kalau kita melekat, harus yang seperti ini, maka mungkin kita akan mengejar yang lebih halus, yang lebih lembut, yang lebih tinggi, dan seterusnya. Dan itu yang kata Achan tadi adalah Meiwan Meiliao. Tidak akan ada habis-habisnya. Kita hanya menciptakan keinginan yang tiada ujungnya. Kita mengejar, bisa dapat nggak? Mungkin nggak ada dapat ujungnya di mana. Yang sedikit kasar sebetulnya juga tidak apa-apa. Bisakah kita pakai? Kalau kita masih bisa pakai, apa bedanya? Itu tetap pakaian kita. Jadi jangan sampai kita menambah begitu banyak kerjaan atau masalah di dalam hidup kita yang waktunya sangat singkat ini, yang terbatas. 我还没有出家之前呢，跟你们一样我有喜欢的，我有不喜欢的，所以我有很多烦恼。
跟你们一样样，我有很多烦恼。当我出家了的时候啊，我还是放不下。我还是喜欢看漂亮的，喜欢的，然后呢，还是喜欢听好听的那些东西的。然后呢，但是呢，我从哪里开始下手呢？我出了家，我从哪里训练？我有一天我上厕所的时候，那个厕所很臭，然后我就想到，臭只是味道罢了吗？臭只是味道罢了，那味道就是味道，哪里有臭呢？然后呢，我就尽量把它味道就是味道了，臭就是臭了，就是这个味了，嗅下就是这个味了，哪里有喜欢不喜欢？然后真的味道只是味道喜欢不喜欢是那个心生起来的，你知道吗？然后那个时候我可以放下喜欢跟不喜欢，我就是从这个味道这边下手的，然后我就从这个味道这边下手开始起步修起来的，我得到的成功就是在这个味道嗅觉这边，然后慢慢从嗅觉这边呢，我可以放下嗅的味道香臭都没问题了，然后慢慢发展到听，发展到看，最后我觉得眼耳鼻舌身最难的就是看，很难看到，因为很快我们看到就是漂亮的就是喜欢这边比较难。但是到了今天呢，修行了出家了20多年了，现在可以了，看就是看了，你怎样漂亮的没问题，你怎样丑也没问题，训练到了，所以现在的哈地很登浪了，没问题了不找麻烦了。Achan sebelum menjadi monastik, sama seperti kita semua, juga banyak kerisauan, fanau. Maksudnya adalah begitu banyak proses batinnya itu. Ini suka lalu melekat, yang tidak suka kita menolak. Tapi setelah beliau kemudian menjadi biku sangga, masuk monastik kurang lebih 20 tahun lebih yang lalu, pada waktu awalnya juga sama. Masih ada hal yang disukai, masih ada hal yang tidak disukai. Terutama adalah musik yang indah, barang-barang seni dan seterusnya. Semua yang indah, siapa yang tidak suka? Nah, kapan baru terjadi perubahan terhadap hal yang suka lalu kita melekat, yang tidak suka lalu kita tolak? Itu Achan terjadi perubahan pada waktu objek daripada indera penciuman. Itu pada waktu keluar masuk toilet, ada toilet yang luar biasa harum. Harum dalam tanda petik artinya bau ya, begitu. Biasanya kita nggak tahan. Lalu kalau bisa kita tidak jadi masuk. Tapi dengan kita bisa menerima, itulah fakta, kenyataan. Toilet memang tidak ada yang harum sebetulnya. Tapi toilet memang baunya juga, tiap toilet berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi apabila kita menyadari, ini hanyalah satu objek aroma, objek penciuman kita. Bau ya inilah nyatanya, faktanya. Itu lebih bau, itu adalah faktanya. Apabila kita menyadari, bisa menerima, maka selesai. Yang manapun kita terima, maka kerjaan kita selesai di toilet, tidak timbul rasa antipati sama toilet tersebut. Atau bau yang membuat kita lain kali tidak mau datang-datang lagi. Nah, demikian. Apabila sudah tidak melekat kepada yang harum saya senang, yang bau itu saya tidak senang, maka kita akan bisa menerima banyak hal, batin kita akan menjadi lebih damai dan tenang. Nah, dari object of smell, penciuman, lalu Achan juga objek dari apa yang kita dengar. Objek pendengaran yang baik, bagus, yang tidak baik, tidak begitu bagus, tapi diterima. Jadi kita tidak lagi melekat, suka atau tidak suka. Bebas daripada like and dislike. Kemudian adalah objek penglihatan. Nah, objek penglihatan ini pakai mata kita, itu seringkali kita nggak bisa cegah. Kita sudah terbiasa. Begitu lihat, wah, luar biasa indah, luar biasa cantik, itu tanpa sadar kita timbul rasa suka begitu, atau puji-puji. Yang tidak baik menurut kita, itu mata lihat kita pun nggak bisa ngerem. Wah, kok begitu? Kita ada banyak penilaian dari penglihatan atau dari mata kita. Nah, begitulah.
objek dari penglihatan menurut Achan, pengalaman beliau, itu yang paling susah untuk dilatih. Tapi setelah sekarang menjadi biku sudah 20 tahun lebih, batinnya Achan itu sudah oke lah, bisa menerima apa adanya, tidak lagi melekat. 我跟你们不一样，我还没有出家之前呢，我家里面呢是做餐馆的，做餐馆的，所以我吃过很多东西，我对吃没有什么很大的兴趣，所以呢，在我出家之前呢，我已经放下了喜欢吃或者不喜欢吃或者是有什么喜欢吃的，一定想要吃的没有，那个我已经放下了。吃对我来讲很容易可以放下在开始出家之前呢，吃没问题，所以呢，我们出家的生活呢是托钵的你给到什么我就吃什么，那个反而没问题所以我出家的修行的这个路很顺利，就是因为我放下了吃。Sebelum Achan itu masuk monastik, pada waktu umat biasa, beliau itu ada buka rumah makan atau profesi di rumah makan. Banyak macam makanan sudah pernah coba, tapi beliau terhadap makanan tidak terlalu melekat. Ini enak rasa, sangat suka, tidak. Beliau tidak terlalu melekat. Oleh sebab itu, waktu mau meninggalkan usaha tersebut, itu tidak ada kesulitan, karena memang tidak terlalu melekat, gampang untuk dilepas. Kemudian setelah menjadi monastik, menjadi biku, beliau juga akan menjalankan tradisi dutangga. Hanya terima apa yang orang berikan. Orang berikan, makan, yang tidak diberikan ya tidak makan. Karena beliau tidak terlalu melekat sama makanan, maka no problem. Itu hal yang boleh bilang mudah. 所以呢，这边呢就是告诉你们，如果你们要少烦恼，要开心的话呢，你们就要顺念，顺念你的眼耳鼻舌身意，不要让他喜欢跟不喜欢。Oleh sebab itu, Achan mau menyarankan kita, kalau kita terhadap semua object of senses, objek dari kita punya indera, ini bagus, itu tidak bagus, maka saya senang melekat, saya tidak senang lalu saya menolak. Maka kita punya fanau, kerisauan, kekotoran batin tiada habis, makin banyak. Apabila kita mau happy, mau kaisin, tidak banyak masalah, maka kita harus train our senses, melatih kita punya panca indera, melatih indera kita jangan melekat kepada segala sesuatu.